Islam yang berhasrat menjadi halal hub global, memastikan produk sampai ke destinasi melalui logistik halal adalah penting. Sebagai logistik halal merupakan nilai tokok bagi setiap syarikat. Ada kalanya ditanya oleh pelanggan yang berusaha terutamanya dari Timur Tengah sama ada barangan dihantar kepada mereka melalui cara halal ataupun tidak. Dengan menggunakan logistik yang halal, produk-produk halal diasingkan dan diletakkan di tempat yang berbeza daripada produk yang lain. Sesetengah syarikat terutama dalam bidang makanan enggan menggunakan logistik halal apabila telah disahkan oleh JAKIM dan berkeyakinan produk mereka adalah 100% halal. Walaupun sesetengah syarikat itu mengambil risiko dengan memasuki perniagaan halal logistik, namun kita perlu percaya usaha itu akan berkembang dengan pengesahan logistik halal yang telah diiktiraf. Islam adalah satu cara hidup, falsafah, agama dan sistem kepercayaan. Terdapat 4 fasa yang boleh dikenal pasti dalam halal food logistik, iaitu Muslim Company, halal product, halal supply chain dan halal value chain. Dalam membangunkan makanan halal yang teguh, cekap dan berkesan, logistik memainkan peranan penting dalam memperluaskan integriti halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kini berada di kandang kambing Sukabumi di Hulu Langat, Selangor. Okey, di sini kita dapat saksikan kandang kambing di mana kambing-kambing ini dijaga dengan rapi dan diberi makanan. Sekarang saya berada di kandang kambing Sukabumi di mana kambing-kambing ini dijaga dan diberi makanan. Okey, untuk kandang ini dibahagikan kepada beberapa bahagian di mana dia akan membezakan dari segi saiz kambing tersebut. Genggaman, walau apapun takkan menjadi halangan. Hidup ini sedia menanti generasiku bersinar bagai mentari. Segalanya dalam genggaman, walau apapun takkan menjadi halangan. Hidup ini sedia menanti generasiku bersinar bagai mentari. Oh, 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 segalanya dalam genggaman hidup ini generasiku. Di 2009 kita daripada ladang durian ni dulu banyak 100 pokok durian. Kita cuba dengan kambing. Tapi mula tu kambing untuk pembakaran boa. Atau by 2010 pertengahan tu kita kita cuba susu. Waktu tu penusu yang kita ada baka Jamna Pari. Jamna Pari ni baka dia yang Roman nose tempok. Dia dia dui animal. Dia untuk daging okey, untuk susu okey. Masalahnya dia punya yield ataupun dia punya hasil tu untuk daging pun sikit, untuk susu pun sikit. Kenapa kita pilih baka Saanen ni? Sebab di merata dunia ni dah ada dia punya data dari penyakit, dari segi pembataan, dari segi apa semua. Halal logistic, how you define, I don't know. But if you take it separately, halal aspect is one, and then logistic is the other. Kalau logistik secara biasa, I think what's important is the cost, because logistics can add even as high as 30% or more to your value chain.
So you cakap you halal tayyiba macam mana, produk you bagus macam mana pun, tapi if it is beyond the reach of people, then you don't get sales. You have to be pragmatic. So maybe you understand things in smaller batches atau marketing you yang macam ni. Keduanya, kalau cakap halal pergi in logistik ni, I think it is a good idea, but how challenging it is if you have too many barriers. Unless you have halal logistik tu ada program dia di mana over 10 years dia graduated. Bagi saya halal logistik ni bermula daripada pemakanan ternakan hingga kepada proses akhir atau pengedaran kepada pengguna. Yang mana daripada segi pemakanan kami mencari pembekal yang kami pasti halal. Di mana kalau di awal suci ni kita mengelakkan pemakanan daripada sumber pelet atau juga yang mana kalau kita cek daripada JAKIM pun JAKIM tak berani nak bagi sijil halal kepada pembuat pelet. Jadi kami bagi pemakanan berasaskan tumbuhan. So macam rumput bali dan pokok herba dan lain-lain lah. Dan kami juga bagi silage. Silage ni dihasilkan, kami dapat daripada pembekal bunga putra. Yang mana kita pergi sendiri tempat dia dan kita pastikan halal. Untuk pengangkutan, kita tak gunakan pengangkutan luar. So kita gunakan pengangkutan sendiri. Sebab pengangkutan luar kalau kita guna daripada syarikat logistik ke apa, kita tak pasti sama dia barang lain yang dia bawa tu halal ataupun tidak. Jadi untuk memastikan kita guna pengangkutan sendiri dan kita hantar kepada pelanggan akhir. Sumber tempat penyimpanan pun kita simpan di tempat kita sendiri yang mana kita pastikan kebersihan dan tidak ada campur dengan produk lain yang tak halal. Haiwan suci Sendirian Berhad sangat mementingkan cara pemberian makanan terhadap kambing-kambing tenusu ini. Antara makanan utama yang diberi adalah kurma, jagung dan yang paling istimewa adalah habatus sauda. Selain itu, kambing-kambing ini juga diberi makanan sampingan seperti daun herba iaitu mulberry, rumput barli atau sprout barley, hydroponic fodder. Rumput barli merupakan sumber makanan ternakan terkini yang dihasilkan melalui kaedah fodder solution iaitu teknik penanaman secara hidroponik dalam sistem yang terkawal dari segi suhu, air, pencahayaan dan boleh dikeluarkan sepanjang tahun. Memori buatmu. Selain mempunyai kadar protein dan tenaga yang tinggi, ia juga mempunyai kandungan vitamin, garam galian dan enzim untuk ternakan ruminan seperti lembu, kambing, biri-biri dan lain-lain. Rumput barli ini berkemampuan menghasilkan rumput dengan kos yang lebih murah selain lebih selamat dan bersih kerana penanamannya tanpa baja, racun serangga dan bebas habuk. Malah, dengan ruang yang kecil iaitu sebesar sebuah kontainer, penternak sudah boleh menghasilkan rumput tersebut dalam tempoh 6 hari sahaja bagi kegunaan sepanjang tahun tanpa masalah kualiti tanah, penyakit, isu keluasan tanah, cuaca ataupun banjir. Tenang buat sedetik. Bagi anak-anak kambing pula, ianya akan dipisahkan dari ibu kambing selepas berusia seminggu. Kemudian, anak-anak kambing ini akan diberi susu yang diperbuat daripada susu tepung khas. Susu yang diberikan adalah untuk menjamin pembesaran anak kambing. Pemberian susu kepada anak-anak kambing adalah dengan menggunakan botol susu. Walau apapun takkan menjadi halangan. Okey, ini merupakan proses pemberian susu kepada anak-anak kambing yang baru berusia 3 minggu. Inilah cara-cara dia. Malam ini bertemu di pesta, berdebar membalas senyumannya.
Manisnya jatuh cinta kali pertama, bersama melukiskan impian, cinta, cita-cita dan harapan. Di usia ini tiada yang tak mungkin, oh sayang. Segalanya dalam genggaman, walau apapun takkan menjadi halangan. Hidup ini setia menanti, generasiku bersinar bagai mentari. Jangan gentar mula dengan hello, oh 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 oh. Jangan takut jatuh ke bumi, ringkas bangun. Kebersihan kandang kambing sangat dititik beratkan oleh haiwan suci sendiran Berhad. Setiap pagi, proses pembersihan kandang kambing akan dilakukan bagi memastikan ternakan tidak terdedah kepada wabak penyakit seperti penyakit kuku dan mulut. Kemudian, proses pembersihan dilakukan setiap 2 hari sekali di bahagian bawah kandang untuk membersihkan najis kambing. Najis kambing tersebut akan dikumpul dan seterusnya ia diproses menjadi baja. Dunia ketika kita Okey, sekarang merupakan proses untuk rawatan kambing-kambing ini di mana yang keadaan dia agak cedera selepas pergaduhan antara kambing-kambing. So, ini merupakan ubat untuk penambah darah, untuk pembaikan darah kambing tu. Okay, ini juga untuk menambah lagi selera makan kambing. Ni dan terakhir ni merupakan iodine untuk rawat luka kambing-kambing. Waktu yang sesuai bagi sesi pemerahan susu akan dilakukan pada waktu pagi iaitu sebelum subuh dan pada waktu petang. Pemerahan susu dilakukan dengan menggunakan alatan seperti mesin pemerahan susu. dia terlalu muda untuk tinggalkan keluarga. Bila tiba masanya, rindu mulai terasa. Berkecamuk hati, hatinya sendiri. Selepas proses pemerahan, susu kambing akan dibawa ke dalam bilik khas untuk diproses. Kemudian, proses penapisan dilakukan untuk memastikan susu tersebut bersih daripada habuk, bulu atau sisa susu kambing itu sendiri. Okey, ini merupakan produk susu koloni yang telah siap di package, dibotolkan oleh Encik Dan. Okey, selepas proses pembotolan, ia akan dimasukkan ke dalam freezer. Siap dijual kepada pelanggan.
Suci Sdn Bhd telah mempraktikkan halal logistik dalam perniagaannya. Sebagai sebuah negara Islam, khususnya Malaysia, halal logistik perlu diterapkan dalam perniagaan dengan mematuhi standard dan protokol yang telah ditetapkan.